Okey, baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan. Nampak muka ni? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, Ustaz nak dengar suara yang bising-bising. Macam itulah. Baik. Dah ada belum? Siapa dah ada buku akhlak? Dah ada. Baik. Jadi hari ini merupakan hari yang pertama, kelas yang pertama kita belajar tentang subjek akhlak. Baik, akhlak tu apa? Siapa tahu akhlak tu apa? Baik, akhlak adalah kita belajar tentang macam mana nak berperilaku dengan perilaku yang baik. Itu akhlak. Maknanya kita nak menunjukkan peribadi yang cantik. Tujuan kita belajar akhlak supaya kita punya perangai kita baik. Supaya kita berperilaku dengan sopan. Itu tujuan kita belajar akhlak. Baik, siapa tahu akhlak siapa yang paling terbaik? Siapa? Ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan insan manusia yang paling baik akhlak dia. Jadi, kalau kita nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang cantik akhlak dia, nak jadi orang yang sopan santunnya, maka kita kena ikut siapa? Ikut Nabi. Bukan ikut artis, bukan ikut pelakon, bukan ikut penyanyi, bukan ikut artis televisyen, bukan. Ikut siapa? Ikut Nabi. Macam mana nak ikut Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi pun. Nabi pun dah wafat lama dah. Macam mana nak ikut Nabi? Sedangkan Nabi dah tak ada. Macam mana nak tahu? Jumpa Nabi pun tak pernah. Macam mana nak tiru Nabi? Dengan cara kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu macam mana Nabi itu berperilaku. Baik. Sekarang, buka muka surat nombor 1. Buka muka surat nombor 1. Kita share screen sekejap ya. Sekejap. Siapa suara tak dengar, cuba tekan allow audio. Nampak tak? Nampak tak skrin Ustaz ni? Buku Ustaz nampak tak? Bagus. Baik. Sebelum kita masuk bab yang pertama, Ustaz nak kamu tengok dulu apa yang kita akan belajar sepanjang 1 tahun. Dalam buku akhlak ni ada berapa pelajaran ni? Ada berapa tajuk ni? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 308. Jadi ada 8 tajuk. Baik. Yang pertama, adab menziarahi orang sakit. Yang kedua, adab menziarahi rakan. Yang ketiga, bercakap benar. Ada orang bersin tu, alhamdulillah. Afiq bersin. Yang keempat, sabar. Yang kelima, berani. Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, malu. Yang ke-8, pemaaf. Jadi ada 8 tajuk yang kita akan belajar sepanjang 1 tahun. Jadi untuk bab yang pertama, jom kita masuk tajuk yang pertama iaitu adab menziarahi orang sakit. Siapa pernah sakit kat sini? Siapa pernah sakit dekat sini? Ke semua sihat je? Mesti ada yang sakit kan? Mesti ada yang pernah sakit. Jadi antara adab yang Nabi ajar,
apabila kawan kita sakit, apabila saudara kita sakit, apa kita perlu buat? Ziarah mereka, tengok mereka, tanya khabar, tanya tentang kesihatan. Nah, itu adalah adab bila kenalan kita sakit. Contoh makcik kita sakit, kita pun pergi rumah dia, ziarah dia sebab dia tengah sakit. Bukan buat tak tahu je. Ini ada makcik sakit, ada pakcik sakit, kita diam je. Tak boleh macam tu. Sebagai adab, kita kena ziarah mereka yang tengah sakit. Baik. Jadi, bila kita nak ziarah orang sakit, mesti ada adab dia, betul tak? Mesti ada cara dia. Bukannya datang tengok orang sakit tanpa cara yang betul. Tanpa ada adab yang betul. Kamu suka tak kalau kamu sakit, tengah-tengah kamu nak tidur waktu malam, tiba-tiba orang datang. Orang datang time waktu malam, suka tak? Tak kan? Sebab waktu malam tengah waktu yang berehat. Mestilah kita nak rehat, nak tidur, tiba-tiba orang datang waktu tu. Jadi tak sesuai. Sebab itu, kenapa macam ni? Sebab itu, sekejap ya. Okey. Kenapa ada conteng ni? Jadi sebab itu kita kena belajar tentang adab-adab dan tata cara untuk ziarah orang sakit. Kenapa ada conteng dekat ustaz punya buku? Baik. Sabar. Okey. Buka muka surat pertama. Siapa yang ada buku, buka muka surat pertama. Baik. Ikut ustaz baca. Adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Adab ketika orang sakit. Baik. Tengok yang kotak warna ungu ni. Tengok mouse ustaz ni kotak warna ungu. Baik. Yang pertama, ikut. Memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Ingat, nombor satu tengok ustaz ni. Tengok jari ustaz. Nombor satu, bila kita nak ziarah orang sakit, mesti datang waktu yang sesuai. Jangan datang waktu tengah makan. Contoh kita tengah makan pukul berapa? Waktu tengah hari. Pukul berapa kita makan? Pukul 2 kan? Baik. Pukul 2 kita makan waktu tengah hari, tiba-tiba orang datang. Sesuai tak? Tak sesuai. Ada waktu yang sesuai. Untuk petang-petang ke, ataupun kita ziarah pagi ke, pukul 10 pagi. Kena pilih waktu yang sesuai. Jangan datang pukul 5 pagi. 5 pagi orang baru nak bangun. Tiba-tiba ada orang ziarah sakit. Jadi tak sesuai, tak cantik. Kesian dekat orang tu, baru nak bangun, baru nak makan, tiba-tiba ada orang datang. Baik, yang pertama, pilih waktu yang sesuai. Baik, ikut ustaz. Yang kedua, memendekkan waktu ziarah. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita ziarah orang sakit, jangan lama-lama. Janganlah datang 2 jam duduk rumah tu. Kesian orang sakit tu. Dia nak tidur, nak makan ubat, nak rehat lagi. Tengah sakit kan? Tiba-tiba kita datang, kita duduk rumah dia selama 2 jam. Kesian dia. Jadi, nak ziarah orang nombor 2 apa? Memendekkan waktu ziarah. Kejap dia datang. Kurang-kurangnya berapa minit biasaannya? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Berapa lama yang sesuai kita ziarah? Setengah jam kot dia. 30 minit okey? Maknanya kalau kita ziarah kawan sakit, ziarah saudara mara sakit, 30 minit pun dah cukup.
Jangan lama-lama. Jangan 2 jam, 3 jam. Cukup pendek sahaja. Tanya khabar, bagi semangat, bagi doakan. Kemudian baliklah. Jangan lama-lama. Dia nak rehat juga. Baik. Ikut Ustaz. Yang ketiga, mengucapkan tengok maksud kata yang baik sahaja. Contoh, bila kita datang rumah orang sakit, contohnya sepupu kita sakit, kita pun datang, apa kita buat? Kita bagi kata-kata semangat supaya dia sabar, supaya dia tabah menghadapi kesakitan. Jangan kita kata, contoh kita kata, kau ni kan sikit lagi mati ni, susah nak sembuh penyakit ni. Kesian dia, menangis nanti. Sebab apa? Sebab kita bagi kata-kata yang buruk. Sepatutnya kita kena bagi kata-kata semangat. Jangan rendah-rendahkan dia, jangan buat dia lemah semangat. Kita kata kat dia, penyakit kau ni susah nak sembuh tau. Lagilah dia tak semangat. Jadi kita kena bagi semangat. Baik, nombor 4. Ikut nombor 4. Yang keempat. Berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Baik. Sekejap, Ustaz dengar suara bising-bising tu. Siapa tu? Kalau yang bising-bising tu tolong diamkan suara. Kalau tak bising tak apa. Baik, nombor 4 adalah kita bercakap dengan orang yang sakit. Kita bercakap dengan perkataan yang lemah lembut. Cakap dengan sopan. Jangan marah-marah dia. Jangan tinggikan suara. Dia dah lah tengah sakit, kita marah-marah pula. Lagilah dia sakit. Orang yang sakit, bila kita jarah dia, kita bagi kata-kata semangat, kemudian kita cakap dengan lemah lembut. Boleh? Dah berapa dah? Dah 4. Baik. Yang ke-100. Yang kelima, ikut Ustaz. Mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Bila kenalan kita ada yang sakit, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam apa dia? Mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Contoh kita demam. Contoh kita demam, maka sebagai kawan kena doakan kawan yang sakit agar cepat sembuh. Supaya boleh belajar sama-sama, supaya boleh main sama-sama. Jadi tak seronoklah kalau kawan kita ada yang sakit. Baik. Setakat ni ada soalan tak? Sebelum Ustaz teruskan, ada soalan tak? Boleh tanya. Aisar, ada soalan tak? Muhammad Aisar. Ada. Betul ni? Faham semua? Okey, baik, kita teruskan. Yang tengok mas Ustaz. Yang keenam, memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, tabah dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Baik.
Sekejap ya, Ustaz tengok sekejap. Okey, baik. Jadi, yang terakhir apa? Adab-adab kita, adab-adab ketika ziarah orang sakit. Yang keenam adalah beri kata-kata nasihat. Cakap dekat dia contohnya macam mana? Sabar ya, ini semua ujian daripada Allah. Jangan sabar. Bila orang tu sakit, Allah akan ampunkan dosa dia. Allah akan naikkan darjat dia. Allah akan beri pahala dekat dia sebab dia sabar. Kita pun cakap lah, kau kena sabar tau. Kalau kau sabar, Allah bagi pahala yang banyak bagi orang yang bersabar menghadapi ujian. Contoh, itu contoh. Contoh kita bagi kata-kata nasihat. Jangan macam ni. Kita datang rumah dia ataupun kita pergi hospital, kita ziarah dia sakit, kita kata, padan muka kau. Itulah bawa basikal laju-laju. Kan dah accident. Tak elok macam tu. Walaupun dia accident sebab bawa basikal laju-laju, sebab dia nakal contohnya, tetap kita kena bagi kata-kata nasihat yang baik. Jangan kata padan muka, jangan kata itulah kau buat lagi. Jangan kata macam tu. Itu benda perkara-perkara yang perkataan-perkataan yang tak cantik. Jadi kita kena bagi nasihat dekat orang yang sakit supaya bersabar. Dan dia kata apa? Dan bersangka baik. Baik. Kenapa kita kena bersangka baik dekat Allah? Allah bagi kita ujian. Allah bagi kita tak sakit. Allah bagi kita lemah. Allah bagi kita demam. Tapi kita tetap kena bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik contohnya apa? Maknanya kita kena cari hikmah. Kena cari sebab. Kenapa Allah buat kita macam tu? Kenapa Allah bagi kita demam? Supaya kita sentiasa beringat, tak lalai, doa bertawakal kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Jadi ini semua cara-cara untuk kita bersangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk ke Allah. Ini kita kata, apalah Allah ni tak habis-habis bagi aku sakit, apalah Allah ni bagi aku accident. Tak boleh macam tu. Bila kita ditimpa ujian, bila kita ditimpa sakit, kita kena bersangka baik dekat Allah. Allah buat macam tu ada sebab supaya kita jadi baik, supaya kita lebih berdoa kepada Allah. Itu sebab dia baik. Ulang balik ikut Ustaz. Adab-adab ketika menziarahi orang sakit ada 6. Yang pertama, memilih waktu yang sesuai menguap tutup mulut. Ada yang menguap tak tutup mulut. Untuk berziarah. Yang kedua, memendekkan waktu ziarah. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Yang kelima, yang keempat, berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Yang kelima, mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Yang keenam, memberikan kata-kata nasihat
supaya bersabar tabah dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Baik. Tengok Ustaz. Jadi adab menziarah orang sakit ada berapa? Ada baik. Untuk hari ni, dengar ni, Ustaz nak bagi kerja latihan ni. Untuk hari ni, kamu ambil satu buku tulis, kamu tulis kat depan tu, tulis nama, buku tulis lah kan? Tulis nama, tulis subjek akhlak. Dalam tu, buku tulis kan dah beli kan? Ambil satu, gunakan sebagai buku tulis akhlak. Dan salin yang depan ni, yang Ustaz bulatkan ni. Ni baca dan faham, ada tak yang ni je. Kotak warna ungu ni salin dalam buku tulis. Boleh? Ada 6 kan? Dalam tulis adab-adab ketika ziarah orang sakit, tulis 6. Nanti Ustaz bagi dalam WhatsApp group juga supaya mak ayah kamu tahu. Yang ni. Sekejap ya. Kejap. Oh shit. Ni. Kotak warna ungu ni nanti salin dalam buku. Boleh faham? Itu sahaja untuk hari ni. Kenapa Sofia terbalik mukanya? Muka Sofia terbalik. Baik. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Pastikan salin yang Ustaz suruh ni. Nanti buka sekolah Ustaz nak tanda. Boleh? Baik. Okey, Ustaz. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, Ustaz. Bye. Bila habis dah. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Bye. Lagi. Kemana, Mbak? Bagus lah. Boleh main.